Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wa din. Wa huwa al-qailu fi kitabil mubin. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah. Fa kashafa Allah ta'ala bil ummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi was-sayri ala nahji rasulih, fa innahu qad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita berpesan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana marilah sama-sama kita mempertingkatkan rasa takut dan gerun kita kepada Allah dengan kita melaksanakan
berusaha meninggalkan segala larangan Allah menurut segala sunnah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan takwa itulah yang membawa kepada kejayaan di dunia maupun di akhirat. Bersempena dengan sambutan Al-Hijrah 1435 kali ini, marilah sama-sama kita menghayati khutbah Jumat yang bertajuk Al-Hijrah, pembinaan kepribadian yang unggul. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, awal Muharram dan masuknya tahun baru Hijrah pada setiap tahun akan mengingatkan kita semua kepada peristiwa penghijrahan Rasulullah SAW dan juga para sahabat baginda daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Setelah hampir 13 tahun, baginda menyebarkan Islam dan mempertahankan Islam dengan berbagai cabaran dan rintangan di Mekah. Kaum muslimin akhirnya berhijrah ke Madinah. Bersempena dengan peristiwa penghijrahan yang bersejarah ini, akhirnya diisytiharkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu selaku khalifah yang ketiga itu sebagai permulaan takwim dan juga kalender Islam, yaitu tahun penghijrahan Nabi dijadikan sebagai titik permulaan pemulanya kalender Islam ataupun kalender Hijriyah. Penghijrahan Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum secara umumnya adalah bertujuan untuk menyelamatkan akidah, syariat dan juga akhlak masyarakat. Selain itu, ia bertujuan untuk memantapkan penghayatan Islam sebagai cara hidup serta mengembangkan risalah Islam ke seluruh pelosok dunia. Peristiwa hijrah merupakan titik tolak perubahan yang paling besar dalam sejarah umat Islam yang akhirnya membawa kepada terbinanya sebuah negara Islam yang unggul dan kemenangan Islam. Peristiwa hijrah ini sewajarnya dihayati oleh generasi hari ini agar Islam dapat terus didaulatkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "La hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyah." Tiada lagi hijrah, yaitu sebagaimana hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah selepas pembukaan kota Mekah oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi yang ada adalah hijrah dengan konteks jihad, yakni melawan hawa nafsu dan juga musuh, dan juga niat, yakni keazaman dan membetulkan hati. Riwayat Al-Bukhari. Penghayatan daripada hadis Nabi SAW ini dapatlah kita fahami bahawa hijrah antara lain bermaksud kita meninggalkan sesuatu kepercayaan, pengamalan dan kepribadian, yaitu daripada kejahilan kepada berilmu, daripada yang tidak baik kepada yang baik, dan daripada kurang kepada sempurna. Penghayatan kepada peristiwa hijrah yang akhirnya membawa kepada terbinanya sebuah negara Islam di Madinah memperlihatkan kita perlunya proses pembangunan dan pembentukan insan. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mendidik dan membangunkan insan-insan yang mulia dengan menekankan aspek akidah, syariah dan juga akhlak. Justru bagi membentuk keluarga, masyarakat dan negara Islam yang unggul, maka sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu pembangunan dan pembentukan Islam atau individu Muslim itu terlebih dahulu perlulah dititik beratkan oleh setiap manusia. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, tahun yang lalu 1434 Hijrah, umat Islam menghadapi pelbagai cabaran, yang antaranya isu penyalahgunaan kalimah Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang bukan Islam, yang mana perkembangan fahaman Syiah juga dan juga ajaran-ajaran sesat dan menyeleweng daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah juga turut berlaku dengan luasnya. Maka oleh yang demikian, umat Islam hendaklah memperkukuhkan kembali proses pembangunan insan, individu Muslim, yang antaranya meliputi yang pertamanya akidah yang sahih dan syariah yang sejahtera. Yang mana akidah yang sejahtera
kepercayaan sahih yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, serta selamat daripada sebarang faktor-faktor kecelaruan, penyelewengan dan kesesatan. Bermula dengan akidah yang sahih, maka ia akan membawa kepada pengamalan syariat yang sejahtera dan sahih menurut sunnah Nabi SAW. Sesungguhnya akidah dan syariat Islam itu merupakan garis panduan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sekiranya setiap individu Muslim menjadikan Islam sebagai cara hidup, maka kesejahteraan hidup akan dapat dicapai di dalam keluarga, masyarakat dan juga negara kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-52, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun." Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut untuk melanggar perintah Allah serta menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, maka mereka lah orang-orang yang beroleh kejayaan. Yang keduanya, hendaklah kita berbudi pekerti yang mulia dan berakhlak dengan akhlak yang tinggi. Pembangunan Islam, pembangunan insan Islam dari sudut pembentukan akhlak, nilai dan budi pekerti yang mulia adalah antara tujuan utama seluruh Rasul-Rasul alaihi wassalam diutuskan. Begitulah Nabi Muhammad SAW ada bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Justru sesiapa individu Muslim seharusnya mencerminkan Islam daripada setiap sudut akhlaknya yang indah dengan bersikap sentiasa benar dan tidak berdusta, adil, jujur, lagi amanah, menepati janji, serius dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang baik dan bersungguh-sungguh dalam setiap urusan, berani dalam menyatakan yang hak, bersikap penyayang, sopan santun sesama manusia, dan juga tegas terhadap orang-orang kafir. Hakikatnya akhlak atau kepribadian dan dalam Islam mempunyai kaitan dengan kepercayaan dan pengamalan. Apabila benar kepercayaan, yaitu akidah kita, maka indahlah pengamalannya, yaitu syariat, dan juga akan membawa kepada buahnya yaitu akhlak. Dan begitulah juga sebaliknya, apabila akidah dilalaikan, maka syariat rosak dan akhlak manusia akan runtuh. Yang ketiganya, hendaklah berpengetahuan dan memberi manfaat kepada orang lain. Sesungguhnya pembangunan dan kemajuan sebuah negara adalah hasil daripada wujudnya individu masyarakat yang luas dan sedia memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Antaranya pengetahuan yang perlu dititik beratkan di dalam pembangunan insan ialah pengetahuan dan kefahaman berkaitan dengan akidah, syariat dan juga akhlak Islam seperti yang pernah dicapai ketika di zaman kegemilangan Islam dahulu. Selain pengetahuan informasi dan hubungan antara kaum, agama dan masyarakat antara bangsa, apabila wujudnya individu berpengetahuan luas dan sering memikirkan apakah manfaat yang akan didapati, disumbangkan kepada yang lain, maka negara pastinya dapat mencapai kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan pastinya. Yang keempat, hendaklah kita menjadi orang yang sihat tubuh badan dan mampu mengusahakan sesuatu yang baik. Sesungguhnya akal yang baik itu ialah yang terletak pada tubuh badan yang sihat. Muslim seharusnya peka terhadap penjagaan kesehatan tubuh badan dan makan minumnya agar dia sentiasa aktif dan bersemangat dalam urusan dunia maupun akhirat. Umat Islam hendaklah menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga syariat Islam seperti penyalahgunaan dadah, menghisap shisha, rokok dan sebagainya yang merosakkan pemikiran dan juga tubuh badan kita. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min
kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Yang mafhumnya mukmin, yaitu orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang beriman yang lemah. Namun masing-masing ada kebaikannya. Bersungguh-sungguhlah meraih apa yang manfaat untukmu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu bersikap ataupun merasa lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelimanya, hendaklah kita berusaha mendisiplinkan diri, beristiqamah dan juga bersistematik di dalam setiap urusan. Individu yang berdisiplin, istiqamah dan bersistematik merupakan mereka yang mempunyai potensi untuk berjaya dalam setiap apa yang diusahakan dengan berbekalkan pengetahuan yang luas. Individu yang sebeginilah mampu memikul tanggungjawab dengan sempurna untuk menguruskan diri, keluarga dan agama. Hadis Rasulullah SAW, kita adalah seorang yang begitu berdisiplin, begitu bersungguh-sungguh dan bersistematik dalam setiap urusan yang baginda lakukan. Kesemua aspek tersebut mestilah sesuai dengan kehendak Islam. Dengan wujudnya individu muslim yang cemerlang, pastinya dapat melahirkan keluarga, masyarakat dan akhirnya negara Islam yang unggul. Sebuah ungkapan yang masyhur menyatakan bahawa aqimu dawlatal Islam fi qulubikum takun lakum fi ardikum, yaitu tegakkanlah Islam itu di dalam dirimu sendiri, nescaya pasti Islam akan tertegak di atas bumimu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat dirumuskan kepada khutbah pada hari ini yang pertamanya, peristiwa penghijrahan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ke Madinah dan terbentuknya sebuah negara Islam hendaklah kita jadikan sebagai titik tolak di dalam memacu perubahan kehidupan umat Islam pada hari ini. Yang kedua, umat Islam hari ini hendaklah melaksanakan penghijrahan daripada kejahilan kepada keilmuan, daripada kesesatan kepada kebenaran, daripada kemunduran kepada kemajuan, daripada kekurangan kepada kesempurnaan, dan perpecahan kepada perpaduan. Yang ketiga, setiap individu di dalam sebuah masyarakat hendaklah dibangunkan dengan sebaik-baiknya, sama ada dari aspek kepercayaan atau akidah, pengamalan atau syariat, dan juga kepribadian atau dipanggil akhlak, dan juga rohani dan jasmani serta fizikal dan material sesuai dengan kehendak Islam. Yang keempat, kita hendaklah menjadi individu-individu muslim yang cemerlang supaya dapat melahirkan keluarga, masyarakat dan negara Islam yang unggul pada masa hadapan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih besar dan lebih tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan orang-orang yang memakmurkan masjid sahaja. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Surah At-Taubah ayat ke-20. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin.
الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على طاعتك وأمتنا في ملتك واحشرنا مع حبيبك وأدخلنا إلى جنتك. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تهدي بعين هدايتك الربانية وبحفظ رقاتك الصمدانية دلالة الملك المعظم سلطان سلمور سلطان شرف الدين إدريس الشاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشاه الحاج، ونائبه ولي عهد سلمور تنبو أمير الشاه بن السلطان شرف الدين إدريس الشاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Allah, tegakkanlah Islam dalam diri kami ya Allah. Balikanlah kami kepada agama yang sebenarnya ya Allah. Jauhilah kami daripada segala kesesatan ya Allah. Kepada firqah-firqah dan jemaah-jemaah yang menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Allah, baikilah keadaan kami ya Allah. Baikilah ekonomi kami ya Allah. Ya Allah, turunkanlah harga barang ya Allah. Jangan Kau susahkan kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Kau menyusahkan kami dan mengazab kami disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Berikanlah keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran kepada negara kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hapuskanlah jenayah dan sebagainya ya Allah yang merosakkan keamanan dan keselamatan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jauhilah kami daripada neraka-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم أقيموا الصلاة.